Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku beritahu kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih, iaitulah azab api neraka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hidup kita ini di dunia adalah suatu proses jual beli. Berpagi-pagi kita berjual beli, sama ada kita berjual beli dengan Allah ataupun kita berjual beli dengan manusia. Manusia akan sentiasa berurusan dengan manusia dalam urusan jual beli untuk mengambil manfaat ataupun memberi manfaat ataupun saling bertukar-tukar manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi dari surah As-Saff mengingatkan kita sebagai orang Islam. Allah menyeru kita dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, ini satu persoalan, adakah kamu mau aku tunjukkan kepada kamu suatu perniagaan, ala tijaratin, suatu perniagaan. So maknanya kat sini Allah Ta'ala nak berniaga dengan kita. Allah nak berniaga dengan kita, bukan kita dengan berniaga sekadar berniaga dengan manusia, tak. Jadi ini suatu pendekatan yang menarik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Maka bila adanya perniagaan, apa yang berlaku ialah ada untung dan rugi. Dan kita pasti apabila perniagaan itu ditawarkan oleh Allah, pastinya perniagaan itu tidak ada akan mendatangkan kepada kerugian. Apakah perniagaan itu? Dalam perniagaan itu, apabila kita menyahut firman Allah, tunjikum min azabin alim, dia menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Yang pertama ialah tu'minuna billah wa rasulih. Kita berniaga dengan Allah itu, Allah mahu, Allah nak beli kita, barangan kita, iaitu tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertama, kamu beriman dengan Allah dengan Rasulnya. Maknanya beriman itu adalah satu perniagaan. Kita jual, kita beli iman, kita buang kufur. Kita ambil hidayah, kita buang sesat. Macam kita beli satu barang, kita ambil yang baik dan kita tak ambil yang tak baik. Itulah, dengan iman itu satu benda, anugerah yang baik yang boleh menyelamatkan azab api neraka kemudian hari. Yang kedua, wa tujahiruna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta, yang pertama harta kamu dan juga diri kamu. Harta dan diri. Jihad pada Allah Subhanahu wa taala, jihad pada jalan Allah dengan harta dan diri. Ini dua perkara yang sangat mustahak. Jadi kita semua ada harta benda dan ada diri. Seluruh tubuh badan kita ni, diri kita hendaklah kita jual kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Harta benda kita pun kita jual kepada Allah untuk mengelakkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jual beli. Kita bisnes, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil daripada itu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan segala dosa kamu. Jadi mana jual beli dengan Allah, Allah berikan keampunan.
jual beli dengan Allah, Allah akan masukkan ke dalam syurga. Yudkhilkum jannati adnin, dan dia akan masukkan kamu ke dalam syurga-syurganya. Jadi maknanya bila kita berniaga dengan Allah, Allah janjikan pengampunan, Allah janjikan bebas daripada api neraka, Allah janjikan kita jamin masuk dalam syurganya. Dan ayat berikut ada menyebutkan wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Lebih daripada itu, Allah janjikan dengan perniagaan kamu dengan Allah itu, Allah akan berikan pertolongan. Artinya Allah akan tolong kehidupan kita dunia sampai ke akhirat, dan juga kemenangan yang dekat. Maknanya kita akan dapat pertolongan dan akan dapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Apabila kita sedia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan janjikan dengan bermacam segala kebaikan. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada makna kehidupan ini kalau kita hanya selamat, kita selesa dalam kehidupan kita kat dunia ini. Sedangkan di akhirat tidak pasti. Banyak harta benda, kaya diri, kaya harta dan sebagainya. Sekiranya diri dan harta itu kita tidak infakkan pada jalan Allah, maka diri dan harta akan menjadi musibah kita di akhirat nanti. Jadi mengambil semangat bulan Ramadan yang mulia ini, banyak hadis-hadis yang menyebutkan janji-janji Allah, menerusi hadis-hadis Nabi yang boleh, amal-amalan yang boleh membebaskan daripada api neraka. Yang pastinya nanti di hujung Ramadan, 10 hari yang terakhir yang Nabi sebutkan, Ramadan awalhu rahmah. Ramadan itu 10 yang pertama rahmat, 10 yang kedua ialah pengampunan, dan 10 yang ketiga ialah itqun minan nar, bebas daripada api neraka. Jadi amalan untuk membebaskan daripada api neraka itu antaranya ialah dengan berpuasa, dengan kita menyediakan bersedekah ataupun memberi makanan, menyediakan juadah orang-orang yang berpuasa. Itu antara amalan yang baik dalam bulan Ramadan yang dijanjikan dengan bebas dari neraka. Jadi sedekah itu ataupun infak itu adalah di antara contoh-contoh kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi seorang peniaga yang berniaga sesama manusia, kita pun dalam pada berniaga dengan manusia, kita boleh berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Antaranya ialah jangan menipu. Jangan menipu barangan, harga, timbangan dan sebagainya. Dan ambil sepenuh peniaga bazar Ramadan pada bulan Ramadan ini. Kalau berniaga, kalaulah jual barang tu, katalah misalnya satu ringgit itu 4 biji, orang beli RM5, belilah tambah 2-3 biji. Itu artinya berniaga dengan Allah. Yang 4-5 biji itu kita berniaga dengan manusia. Tapi yang sebiji 2 tu kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita memahami konsep berniaga dengan Allah, akan jadi seorang peniaga yang jujur, yang baik, yang barakah rezeki perniagaannya, dan dirinya yang penting di akhir nanti selamat daripada azab dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh kerana itulah di antara amalan-amalan kita berniaga dengan Allah ini, selain daripada infak, sedekah dan sebagainya, kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah juga disebut dalam satu ayat itu tijaratun lan tabur. Membaca Al-Quran itu adalah suatu amalan, suatu perniagaan yang tidak akan rugi. Pasti tidak akan rugi. Kerana siapa yang baca Quran dapat pahala. Apalagi kalau dalam bulan Ramadan, amalan yang sunat dinaik taraf jadi seperti amalan yang fardu. Jadi kalau kita baca Quran itu adalah sunat. Dalam bulan Ramadan, baca Quran dinaikkan taraf dia seperti amalan yang fardu. Dan kalau kita buat kerja-kerja yang fardu, kita solat 5 waktu, kita zakat fitrah, zakat harta, itu digandakan sebanyak 70 kali ganda. Jadi beruntungnya orang-orang yang sedia, mereka ini berniaga dengan Allah, melakukan bisnes dengan Allah, akan diberikan gandaan yang berlipat kali ganda. Biasa kita tahu amalan bersedekah dalam ayat Quran menyebutkan masalul ladzina yunfikuna fi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumratin mi'atu habbah. Ya, perumpamaan orang yang membelanjakan harta bacaan Allah itu seperti orang yang
menanam sebiji benih. Sebiji benih itu akan tumbuh menebarkan 7 tangkai. Satu tangkai 100. Maka satu saham kita beri kepada Allah pada jalan Allah, Allah akan beri 700 saham balik kepada kita. Itu dia punya manfaat apabila kita berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Janji yang pasti, tidak ada kerugian. Kalau kita dekat dunia ni kita melabur, kadang-kadang RM1 dapat RM1.20 ataupun mungkin kadang-kadang rugi. Tapi kita melabur dengan Allah, berniaga dengan Allah, Allah pasti bukan setakat 10, malah 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah gandakan lagi lebih banyak daripada 700 kali ganda. Dan ditambah lagi pada bulan Ramadan ini, yang sunat akan naik jadi fardu, yang fardu akan bertambah kepada 70 kali ganda, sehingga kan sampai 700 kali ganda, sehingga lebih daripada itu Allah boleh menggandakan mengikut yang dia suka, bergantung kepada keikhlasan dan juga kualiti sumbangan kita itu yang terbaik, yang lebih terbaik akan digandakan lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berniaga dengan Allah, berbisnes dengan Allah, pastinya tidak akan rugi walau sedikit. Tetapi sebaliknya kita berbisnes dengan manusia, kadang-kadang mungkin rugi, mungkin untung. Tapi dengan syarat bisnes yang kita amalkan itu ialah disertakan dengan hati yang ikhlas dan dalam suasana dan keadaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bersedekah tapi hasil daripada judi, ataupun daripada hasil rasuah. Jadi walaupun nampak baik kita bersedekah, kita tolong orang, tetapi hasil daripada ini tidak baik, maka bisnes yang macam itu tidak akan mendatangkan kebaikan kerana tidak memenuhi syarat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambillah semangat bulan Ramadan yang mulai ini, kita berlumba-lumba melakukan kebaikan. Bagaimana dalam firman Allah, fastabiqul khairat. Allah berfirman, berlumba-lumbalah melakukan kebaikan. Lebih-lebih dalam bulan puasa ini, apa saja amalan yang telah ditentukan, sama ada amal secara khusus, solat 5 waktunya, puasa Ramadannya, zakatnya, tilawah Qurannya, tarawih malamnya, qiyamul lailnya dan sebagainya, segalanya itu ada merupakan bisnes kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjanjikan suatu pulangan yang terbaik. Kita ditambah lagi nanti 10 malam akhir, ada je malam Lailatul Qadar. Siapa yang berbisnes dengan Allah pada malam itu dengan ibadah-ibadah yang baik, 1000 bulan ganjarannya. Malah lebih, bukan sekadar 1000 bulan. Allah beriman khairun min alfi syahr. Dia lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya minimumnya ialah 1000 bulan. Dan lebih daripada itu Allah akan beri ganjaran kepada manusia-manusia yang setia, yang sedia memenuhi titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa cukup sekadar ini. Mudah-mudahan ada yang terbaik untuk kita dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat kita insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.